Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Revolusi The Great Kedah. Apakah yang dimaksudkan dengan The Great Kedah yang dinyatakan oleh Revolusi itu? Ya, kita akan dengar sedikit jawapan balas ya daripada Datuk Seri Saifuddin ya, dan juga tawaran yang diberikan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution semasa dalam sidang media ya, sidang media yang dilakukannya di negeri Kedah ini. Ya, ini adalah sidang media khas untuk Grand Final ya, khususnya untuk jelajah perpaduan madani pada malam hari ini sahabat semua. Jadi menarik ya untuk kita dengar bersama apakah yang dinyatakan dan juga tawaran yang diberikan oleh dicerahkan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution sebentar tadi. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, saya membawakan kita untuk ya tawaran dan juga pencerahan terkini daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution berkaitan dengan semasa ya di dalam sidang media ini sahabat-sahabat semua. Dia tu bukan saya hantar, pengarah hutan yang hantar. Saya nak tahu yang tu aja. Jadi dengan sendirinya mengesahkan surat itu wujud bila 15 Mei. Siapa tanda tangan? Pengarah hutan. Bagi pada siapa? Mahir Binari. Milik siapa? Ho Chung Min. Siapa Ho Chung Min? Seorang lelaki Cina dari Kuala Krai, Kelantan yang telah ditangkap, disabitkan, dikenakan kompaun 630,000 dan sekarang ditangkap lagi ya oleh pihak polis. Soalannya adalah kepada Sanusi, kenapa izinkan pencuri masuk lagi ke kawasan tempat di mana nadir bumi dicuri? Itu soalan yang rakyat Kedah nak tahu. Baik, yang kedua, Sanusi juga kena jawab. Kenapa pada 3 Mei 2023, 3 Mei 2023, kenapa boleh CEO MBI Haji Sobri masih boleh mengeluarkan surat kepada jangka bakat mineral Sinan Berhad yang dimiliki oleh Datuk Liana ni? Okay. Bukankah kita telah pun membuat pendedahan tentang insiden kecurian di kompartmen 12 Bukit Enggam? 3 Mei ni adalah surat izin meneroka yang dikeluarkan oleh CEO MBI yang dipengusikan oleh Sanusi. Surat membenarkan masuk tanah MBI di kawasan Bendang Man dan ladang MBI Kedah Terkera Berhad untuk tujuan meneroka juga, lesen meneroka. Insiden kejadian sebelum ni di mana? Kompartmen 12 Bukit Enggang. Surat baru 3 Mei ni di mana? Kawasan lain pula, Kampung Bendang Man. Ya, di ladang MBI. MBI Kedah Berhad dipanggil dalam surat itu. Tujuannya apa? Tujuan macam biasalah. Kalau Mahir Binari itu ialah penerokaan, adalah pembukaan ladang hutan. Kalau jangka bakat ni adalah pengambilan sampel. Baik ladang hutan atau pengambilan sampel, ini adalah pintu kepada insiden kecurian di kawasan ini. Okay. 15 Mei surat hutan kepada Mahir Binari untuk masuk lagi sekali. Mustahil Sanusi tak tahu Ho Chung Min Mahir Binari ini telah ditangkap dan telah membayar kompaun. Sebab ketika saya kata MBI telah dikenakan kompaun oleh pengarah tanah, Sanusi jawab bukan kami yang bayar. Yang bayar Ho Chung Min. Maknanya dia tahu Ho Chung Min mencuri. Dia muncul dengan Papua Gomo. Dalam ulasan dia pun bagi tahu saya, yang mencuri itu bukannya warga Cina, tapi Ho Chung Min. Dia tahu. Tetapi bila kita sebut pula, kalau dah tahu kenapa bagi lagi pencuri masuk, ya, yang ini elak tak jawab. Baik, biar saya recap dulu. Seluruh siri pendedahan saya ni dari hal tanah milik MBI Incorporated. Lantik jentik Sinan Berhad, jentik lantik Mahir Bina, tujuan pembukaan ladang hutan. Apa yang berlaku? Kecurian. Yang kedua, MBI tanda tangan MOU dengan Prospek Suria Kedah dengan jangka hayat, jangka bakat. Okey.
Dan ini adalah untuk tujuan lesen eksplorasi. Okey. Bila saya sebut ini awalnya Sanusi Nafi, dia tak tahu menahu, dia MB, ini MBI punya kerja. Kemudian saya tunjuk surat dia kepada MDN, Menteri Dalam Negeri. Surat dia lah yang membolehkan dua orang ini masuk, Sulaifat dan juga Huang Ziji, masuk sebagai staf profesional. Majikannya adalah Perbadanan Menteri Besar. Baik. Dia kata, semua fakta ini saya nak establish satu. Sanusi pertama adalah Menteri Besar Kedah, Chief Executive of the States. Sanusi adalah pengerusi Perbadanan Menteri Besar. Sanusi melantik panel penasihat terdiri daripada State Legal Advisor, State Secretary, State Finance Officer, pengarah hutan dan juga pengarah tanah dan galian. Itu namanya panel penasihat, dipengusikan oleh Sanusi. Baik, surat 15 Mei ditandatangani oleh hutan yang juga panel penasihat dalam MBI. Okey. PTG telah saya dedahkan di sebalik enactment mineral, langsung tak buat apa-apa siasatan, kertas siasatan. Baik. Jadi Sanusi kata semua tu dah selesai dah. Kenapa mesti Saifuddin bising lagi? Ini adalah tindakan orang luar, dia kata. Ini Kedah for Kedahan. Orang luar sibuk-sibuk ganggu Kedah. Saya nak beritahu Sanusi, saya orang Pokok Sena Kedah. Saya pengundi di Dun Bukit Lada. Saya ada local standby sebagai orang Kedah untuk bercakap tentang isu ini. Okey? Baik. Ketika saya terus mengemukakan evidence, bukti-bukti dan dokumen, cara Sanusi jawab adalah dengan maki hamun. Ya. Tak siap, tak puas maki saya, maki bapak saya pula. Ya, malam tadi itu maki bapak terus. Yang tu saya tak mau komen. Yang ni biar rakyat Kedah nilai sendiri akhlak pemimpin ini. Saya tak mau masuk teritori itu. Dia kata dah selesai. Saya katakan belum. Ya, sebab pihak polis masih menyiasat, pihak SPRM masih menyiasat, Jabatan Mineral dan Galian siasatannya telah dihantar kepada Penasihat Undang-Undang Kementerian Alam Sekitar. Pengarah tanah dan galian belum siasat di bawah Akta Mineral Kedah 2004. Macam mana kata selesai? Okey. Dengan pendedahan dua lagi surat. 3 Mei surat CEO kepada Jangka Bakat untuk eksplorasi kawasan Bendang Man, bukan kawasan Kompartmen 12. Maknanya potensi kecurian masih belum dihentikan. Surat pengarah hutan kepada Mahir Binari Ho Chung Ming, masih benarkan pencuri masuk dalam kawasan. Jadi macam mana Sanusi kata dia mahu rakyat Kedah percaya bahawa isu ini telah selesai? Okey. Reaksi dia selama ini jelas hanya untuk hold the loyalist, penyokong Tegar PAS. Sasaran saya adalah fan-sitters di kalangan rakyat negeri Kedah. Okey. Dan saya walaupun Sanusi kemukakan ini adalah the greater Kedah, tapi saya kata jika rakyat Kedah tak hentikan perbuatan ini, the greater Kedah akan jadi the greatest robbery of REE. Ya, this is going to be the greatest robbery of REE. Ya, baik. Itu bahagian pertama, rebuttals. Apa yang kami akan buat jika 12 hari bulan nanti rakyat memberi mandat kepada kami? Yang pertama, kami mengakui bahawa REE ini adalah sumber pendapatan kerajaan negeri yang baru. Yang kedua, ianya berpotensi untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Yang ketiga, nada bumi ini kalau diusahakan mengikut peraturan, dia akan menjadi input kepada sektor hiliran. Okay, kalau kita ambil dari hutan, itu sektor huluan. Dia ada sektor pertengahan, dan dia ada sektor hiliran. Dia berpotensi bukan hanya kita jual sebagai bahan mentah, tapi dia berpotensi untuk kita lakukan beberapa inovasi. Itu premisnya. Baik. Apakah dasar sedia ada? Dasar sedia ada adalah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Dia tidak membenarkan, ini dasar sekarang, tidak membenarkan dan tidak meluluskan sebarang aktiviti pelombongan di hutan simpan, di kawasan reserve pelindungan
dan di kawasan sensitif alam sekitar. Ini polisi sekarang. Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dasarnya adalah tidak membenar, tidak meluluskan sebarang aktiviti perlombongan di hutan simpan. Buka enggang adalah hutan simpan. Maknanya dari sudut dasar semasa tidak akan diluluskan. Jika sekiranya kerajaan perpaduan mengambil alih. Okey, maknanya kerajaan negeri dan kerajaan pusat sama. Kita akan memulakan perundingan dengan kerajaan pusat. Okey, untuk melihat dasar semasa, untuk melihat ada atau tidak ruang fleksibiliti dilakukan atas rasional bahawa hasil bumi negeri Kedah ini wajar diusaha hasil secara mengikut undang-undang dan peraturan. Okey. Ini akan kita rundingkan. Baik. Sanusi bagi tahu SOP tak ada. Dia pun tahu SOP tak ada. Bahkan dalam satu ucapan dia malam lepas, kerana tak ada SOP pelombongan REE lah, maka kecurian berlaku. What a lame excuse daripada seorang menteri besar. Saya nak katakan bahawa Sanusi dia menteri besar. Dia adalah anggota Majlis Mineral Negara. Okey. Majlis Mineral Negara ni ditubuhkan seawal tahun 1998 lagi. 23 Disember 1998, negara kita telah mewujudkan Majlis Mineral Negara. Dia ada di situ Perdana Menteri atau wakilnya timbalan Perdana Menteri, ada peguam negara, ada menteri daripada kementerian berkenaan dan semua menteri besar duduk dalam Majlis Mineral Negara. Semalam saya semak dengan Menteri Nik Nazmi. Bila paling akhir Majlis Mineral Negara ni bermesyuarat? Mesyuaratnya pada 8 Mei 2023. Telah mesyuarat. Apa agendanya? Agendanya adalah membentangkan prosedur dan garis panduan pelombongan REE. Melainkan Sanusi Ponting, atau dia hadir tapi tidur dalam mesyuarat, atau wakil dia hadir mewakili Kedah tapi tak balik update dia. Bermaksud Majlis Mineral Negara telah pun bermesyuarat pada 8 Mei dan telah pun membentangkan cadangan SOP REE. Telah bentang. Ya. Sanusi Menteri Besar adalah ahli dalam Majlis Mineral Negara. Bila dia serang, dia kata selama ini Kedah terpaksa usaha hasilkan sebab SOP kerajaan pusat tak buat. Saya nak beritahu. Kawan-kawan Sanusi jadi kerajaan selama 33 bulan. Menteri Sumber Asli ini termasuklah menteri daripada PAS. 33 bulan dia tidur. Kerajaan UG ambil alih. Nik Nazmi jadi pengerusi. Dilantik menteri pada bulan Disember, awal Disember. 8 Mei terus bentangkan SOP. Dan SOP itu telah pun dipersetujui, tinggal fine tuning oleh beberapa jawatan kuasa teknikal. Ya, apa dia kerangka dia? SOP ni dia mengandungi 3 elemen penting. Yang pertama, SOP pra pelombongan, masa pelombongan dan selepas pelombongan. Yang kedua, SOP ini merangkum akta perundangan di bawah kuasa negeri atau kuasa persekutuan. Dan yang ketiga, SOP ini mengambil kira peranan agensi kawal selia bagi memastikan kepatuhan undang-undang. Di sebalik hiruk pikuk Sanusi marah kepada kerajaan perpaduan, kononnya tak ada SOP, tak ada SOP, saya establish satu fakta. 8 Mei 2023 dalam mesyuarat Majlis Mineral Negara, kertas cadangan untuk mengujuk SOP telah pun diadakan. Subjek kepada beberapa proses fine tuning, negara ke arah mewujudkan satu SOP. Perbincangannya telah dibuat. Perbincangan yang gagal dilaksanakan oleh kerajaan Sanusi dan kawan-kawan dia sebelum ini, tapi dia bising bila kerajaan perpaduan baru 7-8 bulan. Cuba perhatikan. Cuba perhatikan bagaimana tak bertanggungjawabnya seorang menteri besar. Jadi saya tanya dengan dia, 8 Mei 2023, dia hadir atau tidak? Dia ahli mesyuarat Majlis Mineral.
Kalau dia tak hadir, wakil dia hadir atau tidak? Kalau tak hadir, kalau hadir, kenapa tak update dia? Atau kalau dia sendiri hadir, kenapa dia tidak berlaku jujur untuk mengakui bahawa Majlis Mineral Negara telah pun mengemukakan cadangan mewujudkan SOP. Jadi, itu yang saya nak tanya lagi. Baik. Perkara yang seterusnya adalah, what's next bila kami insya-Allah diberi peluang? Yang pertama, kami akan segera stop, hentikan insiden kecurian ini. Surat 15 Mei kita akan batalkan, surat 3 Mei kita akan batalkan. Serta-merta. Sebab ini pun pintu kepada kecurian. Yang kedua, kita akan gunakan enakmen negeri, mineral ataupun akta perhutanan atau akta pembangunan mineral di bawah kat mana yang merupakan bidang kuasa negeri selain pada bidang kuasa persekutuan untuk siasatan diteruskan. Yang ketiga, kami akan memberi kerjasama kepada agensi penguatkuasa seperti polis dan SPRM menjalankan siasatan berasaskan kepada kes sebelum ini. Itu komitmen kami. Hentikan kecurian, mulakan siasatan dan bagi sokongan kepada siasatan yang sedang berjalan. Baik. Yang saya nak sebut yang seterusnya adalah dalam menguruskan isu ini, perkara yang penting untuk kita hebah kepada rakyat negeri Kedah ianya adalah soal alam sekitar, soal sosial dan soal governance. Environment, social and governance. ESG. Baik. Yang dikeluarkan selama ini adalah lesen cari gali, lesen penerokaan. Itu dia keluarkan. Jika kerajaan perpaduan diberi tempat dan peluang untuk menerajui kerajaan Kedah, lesen cari gali dan penerokaan ini kami akan syaratkan bahawa ianya mesti dilakukan oleh ahli geologi profesional yang berdaftar. Kalau ia merupakan ahli geologi asing, dia merupakan ahli geologi asing berdaftar. Yang ketiga, dia mesti melibatkan jurutera profesional. Kita ada lembaga ahli geologi, kita ada lembaga jurutera Malaysia. Saya pasti Sulaifat bukan ahli geologi asing yang berdaftar, baik di negara asal dia ataupun di sini. Saya pasti Huang Ziyi bukan ahli geologi profesional yang berdaftar, baik di negara asal ataupun di sini. Saya pasti bahawa jangka bakat atau prospek Suria Kedah tidak ada kepakaran ahli geologi profesional yang berdaftar. Sebab itu, apabila diberi lesen cari gali dan penerokaan, yang berlaku adalah penerokaan dan cari gali haram. Akibatnya ditangkap, beratus guni ditangkap. Baik, ini kelemahan dari segi tata kelola. Maksudnya tata kelola dalam menguruskan REE ini di pihak Menteri Besar Sanusi hancur sehancur-hancurnya. Ya. Lesen cari gali dan lesen penerokaan harus dilakukan oleh pihak yang benar-benar berkelayakan. Dalam enakmen mineral negeri Kedah yang saya tunjukkan dalam sidang media di Naka, aspek pihak yang berkelayakan untuk mengemuka dan mengesahkan pelaporan cari gali dan juga penerokaan ini tidak dinyatakan secara khusus. Sebab itu kerajaan negeri, kerajaan perpaduan jika dipilih, kami akan pindah enakmen mineral negeri Kedah 2004 ini bagi memperkemaskannya. Baik. Saya nak sebut akhir sekali adalah kerajaan perpaduan negeri Kedah jika terpilih pada 12 hari bulan, kami akan committed untuk mematuhi piawaian antarabangsa dalam soal pelombongan nadir bumi ini. Iaitu yang pertama, bagaimana membangunkan REE dan apa bisnes modelnya yang meliputi aktiviti huluan, pertengahan dan hiliran. Dan yang kedua, sebelum laporan cari gali dan penjelajahan disediakan dan diperakukan oleh badan profesional geologis, saya katakan bahawa perlu dibuat kajian penilaian impak radiologikal
dalam bahasa Inggeris Radiological Impact Assessment. Dibuat secara berkala. Tujuannya bagi melindungi penduduk kampung di sekitar kawasan di mana mineral ini ditemui. Ini soal masa depan, keselamatan alam sekitar, kesihatan penduduk dan juga pekerja-pekerja dalam sektor pelombongan. Ini yang saya kata kegagalan Sanusi dari sudut mengamalkan tata kelola. Dia tak pernah kenal tentang keperluan kajian penilaian impact radiological. Dia tak pernah tahu dan tak pernah ambil tahu tentang peranan penglibatan ahli geologis profesional yang perlu dilibatkan seawal lesen cari gali dan lesen penerokaan. Belum lagi peringkat melombong sepenuhnya. Ya, dan ini merupakan fasa-fasa penting yang kelihatannya Menteri Besar ni cuai, careless, tak ada kefahaman yang kukuh tentang bagaimana aset bumi ini nak diusahahasilkan. Ya, ini suatu yang sangat dikesali kerana dia mempertaruhkan pertama kerugian hasil. Kerugian hasil bermaksud rakyat negeri Kedah tak dapat menikmati. Yang kedua, dia cuai dari segi amalan tata kelola. Ya. Yang ketiga, ketika Majlis Mineral Negara yang dia juga menjadi anggota telah mesyuarat pada 8 Mei dan telah membincangkan tentang cadangan SOP walaupun belum dimuktamadkan, tapi dia balik untuk bagi tahu bahawa kerana kerajaan perpaduan gagal wujudkan SOP, maka sebab itulah kecurian berlaku. Ya. Dan yang keempat, saya tadi kemukakan bahawa mengusah hasil mineral ini memerlukan beberapa perkara, dan yang terasnya adalah environment, social and governance, REE sebagai sumber baru, SOP yang sedang dibangunkan, dan dasar sedia ada yang tak membenar dan tak melulus. Tapi kerajaan perpaduan akan melihat di mana ruang yang boleh diberikan flexibility untuk membolehkan hasil ini diusahakan tanpa kompromis soal keselamatan, soal alam sekitar dan juga soal tata kelola. So, bahagian yang ketiga akan saya edarkan kepada rakan-rakan media kenyataan 2 muka surat. So, 3 bahagian dalam sidang media saya pada hari ini. Soalan? Sri, dalam ceramah semalam, tak salah saya dibanding dengan dia menghalakan tangan dia ke kamera polis tu. Dia menyatakan surat tu bukan pejabat menteri besar dan bukan menteri besar yang membenarkan masukan ke hutan tu, dan dia kata Jabatan Kehutanan. So, dan akhirnya saya tanya dia lagi, kenapa beri pendarat untuk masuk semula. So, boleh tu jelaskan. Dia simple. Saya sebut di nakal, saya kata kebenaran diberikan kepada pencuri. Okey? Gitu aja, saya letak gitu dulu, open ended gitu. Media laporkan, terima kasih. Dan berbanding yang dulu di mana dia semua tak tahu. Ceramah dia malam tadi dia kata nak beritahu Saifuddin, bukan saya keluarkan surat, Jabatan Hutan yang keluarkan surat. Cukuplah saya nak establish satu surat telah dikeluarkan. Isu pokoknya apa? Surat dikeluarkan pada syarikat yang telah mencuri. Itu isu pokok. Bukan soal Sanusi Menteri Besar keluar surat atau pengarah hutan keluar surat. Itu kaedah administratif aja. Bukankah kenyataan itu mengesahkan wujud betul surat itu yang kami paparkan? Ya, itu wujud. Kenapa saya guna kaedah itu? Sebab sebelum ni saya sebut, cuma dia kata dia tak tahu. Now dia sendiri mengaku. Dan kita dah establish bahawa surat dikeluarkan kepada syarikat Mahir. Ya. Jadi saya tonton ucapan dia itu, dia cuma kata bukan dia yang keluar surat. Ya. Saya kata bahawa kalau pengarah hutan yang keluar surat lebih serius. Pengarah hutan adalah panel penasihat MBI. Kawasan kecurian itu tanah MBI. Kenapa keluar surat kepada syarikat yang mencuri di tanah MBI? Kenapa jemput pencuri masuk rumah kita? Pencuri itu dah pernah ditangkap sebelum ni. Itu isu pokok dia. Soalan? Apakah selepas sebelum ni Tuan Syed nak cakap ada tentang siasatan ni mungkin memang akan diteruskan selepas apa 2 keputusan MPRU. Ya. Tapi Datuk Seri sendiri, adakah Datuk Seri sendiri akan terus bercakap tentang benda ni tanpa mengira apa juga? Saya akan terus cakap sebab ini saya belum habis lagi, banyak lagi pendedahan yang saya nak kemukakan. Okey, bermaksud pendedahan saya bukan untuk tujuan pilihan raya. Okey.
pendedahan saya untuk menghebahkan kepada rakyat apa yang berlaku. Sebab itu saya kata, menjelang 48 jam yang terakhir ni, saya kata satu undi kepada Sanusi bermaksud satu undi menyokong REE terus dicuri. Okey? Satu undi kepada parti-parti kerajaan perpaduan bermaksud satu undi untuk menyekat kecurian daripada terus dilakukan. Satu undi kepada Sanusi bukan untuk the greater Kedah, tapi the greatest robbery of REE. Ini jelas dari situ itu. Sebab cuba perhatikan reaksi Sanusi selama ni bersimpang siur. Dia tak pernah address. Yang paling dia sebut bahawa dah selesai dah apa yang Saifuddin bising. Ya. Bila yang selesainya? Ya. Berapa banyak siasatan masih lagi sedang berjalan, belum selesai. Okey. Sebab itu kalau tengok, dia terpaksa menjawab pertama pengarah tanah dan galian jawab. Lepas tu diam sampai sekarang lah. Yang kedua adalah laporan Jabatan Hutan. Laporan Jabatan Hutan membenarkan semua fakta saya. Jabatan Hutan di bawah negeri. Jabatan itu membenarkan semua pendedahan saya. Insiden 26 bulan 9, tangkapan 31 bulan 1, tangkapan 52 orang, denda, sabitan, semua itu membenarkan. Soalannya adalah ketika mula saya bangkit perkara ini, Sanusi menafikan. Seolah tak tahu langsung. Bila saya dedah yang dia hadir di tempat kejadian pada 19 bulan Februari, pun dia tak jawab. Dia tak pernah jawab. Ya, surat dia kepada MDN mengenai Sulaifat, dia tak pernah jawab. Huang Ziyi, dia tak pernah jawab. Okey. So, mengelak dan terus mengelak, ya. Satu-satunya jawapan adalah meneruskan maki hamun dan disambut dengan takbir Allahu Akbar. Maki orang, Allahu Akbar. Maki orang, Allahu Akbar. Ya, saya pun tak tahu dalil mana dalam Quran dan hadis boleh maki orang dan disambut dengan memuji Allah. Saya pun tak tahu. Ya. Kepala bapa, Allahu Akbar. Mana punya tarbiyah saya pun tak tahulah. Ini dah sampai tahap itu. Okey. Terbaik, itu dia satu pencerahan yang teramat jelas dan padu ya daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution sehingga hari ini Membi Lato-Lato Rifonusi tetap memberikan pelbagai jenis penafian, tidak habis-habis dengan maki hamun, ya, tidak habis-habis dengan makian, ya, kata-kata kesat dan sebagainya. Jadi sahabat semua, rakyat Kedah khususnya, adakah anda lagi mau memilih ya pemimpin seperti ini? Dan saya percaya ya ini bukanlah calon ya ataupun individu yang sebaiknya dilantik sebagai pemimpin, apatah lagi sebagai pemimpin utama di negeri Kedah ini. Jadi buka mata anda rakyat Kedah, buka minda anda, buat pilihan yang tepat. Ya, buat pilihan yang tepat. Adakah pihak pembangkang kerajaan di negeri Kedah yang diketuai lepas ini oleh Rifonusi ini, atau anda mahukan perubahan? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan akhirnya seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.